Sungai Petani. Terima kasih Tok Musi. Saya cuma ada 3 perkara saja. Yang pertamanya kosong 10,000 pengurusan, 10,400 perancangan tenaga dan manusia dan latihan. Saya nak tanya, apakah amalan kementerian untuk mengambil fresh graduate sama ada daripada farmasi, dental ataupun pelajar-pelajar dari perubatan setelah mereka menamatkan pengajian sebelum diserapkan ataupun diambil tugas dengan kementerian perkhidmatan wajib. Kerana saya dapat komplain khususnya sekolah-sekolah yang belajar di luar negara, kadang dia balik sampai 3, 4, 5, ada sampai 8 bulan tak dipanggil untuk khusus induksi, kerana mereka ini kena lalui khusus induksi. Jadi bila mereka telefon ke kementerian, kementerian kata belum cukup kuota untuk orang, ada certain numbers baru boleh buat induksi. Jadi saya tengok khusus induksi ini bukanlah perkara yang dia ajar tu penting sangat, cumanya bagaimana berorganisasi latar belakang negara kita dan pemerintahan kita, itu ialah khusus-khusus yang saya kira boleh dibuat semasa mereka sedang berkhidmat. Yang keduanya, khusus-khusus ini juga dibuat di hotel-hotel. Jadi saya kira harus ada pertimbangan di kementerian untuk sekiranya pelajar-pelajar ini balik daripada luar negara, sama ada farmasis, dental ataupun medical, mereka terus mendaftar dengan kementerian dan SPA. Kerana saya ingat dalam masa 3 bulan paling tidak pun mereka bolehlah diattachkan, kerana ada mereka yang datang daripada keluarga yang susah. Jadi ibu bapa mengharapkan anak dia bertugas, bekerja dan kerjaan, dapat gaji, boleh bantu, tetapi nampaknya kadang-kadang terpaksa tunggu lebih daripada lama daripada itu. Yang keduanya tentang pusat-pusat ataupun klinik-klinik pergigian, khususnya di Kedah dan di Sungai Amnya di Kedah dan khususnya di Sungai Petani. Saya tengok ada pusat pergigian di Sungai Petani yang menempatkan 30 orang pegawai pergigian, tetapi walk-in patient yang akan diterima oleh pusat tersebut hanyalah sehari dalam seminggu, sedangkan hari bekerja kita ialah 5 hari, maknanya 4 hari lagi by appointment. Yang saya nak tanya ialah, kalau mungkin pada tahun 80-an ataupun 90-an kita ada pusat-pusat klinik, pusat pergigian yang cuma menempatkan 1 ataupun 2 orang doktor, tapi sekarang kita punya banyak dentist. Jadi walaupun dentist itu terpaksa pergi jaga sekolah, beri penanganan dan sebagainya, jadi sebab itu kekurangan dentist. Tetapi kerana ramai dentist, kenapa harus ditetapkan juga 1 hari walk-in patient saja akan dilayan? Saya kira harus dilihat balik, mungkin juga boleh ditambah daripada sehari kepada 2 ataupun 3 hari, kerana jumlah pegawai-pegawai pergigian banyak kalau bandingkan dengan dahulu. Dan yang ketiganya ialah Tok Musi tentang 020-500 pemakanan. Lihat baru ni Tok Musi bagaimana daun stevia boleh digunakan sebagai substitut gula. Jadi saya nak tanya kementerian, adakah kementerian bercadang untuk menggunakan stevia ini sebagai substitut kepada gula? Kerana ianya dalam saya tengok dalam latar belakang stevia ini, dianya bukan saja 200 hingga 400 kali lebih manis daripada gula, tetapi juga kalori dia jauh lebih baik daripada gula. Jadi saya rasa masanya telah tiba, tempat kita pun mesti boleh tanam stevia, malah bahagian serai pun tanam banyak stevia. Saya rasa ini ialah produk-produk yang boleh kita ketengahkan. Malah Kementerian Kesihatan boleh bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain untuk promotkan stevia, dan Malaysia boleh menjadi bukan saja untuk local consumption, tapi juga boleh ekspor stevia. Kita ada hutan tanah yang luas di Sabah dan Sarawak, boleh tanam dengan stevia, dan saya rasa stevia boleh menjadi satu produk yang baik untuk negara kita, bukan saja untuk kesihatan tapi juga untuk ekonomi, dan mungkin boleh dimulakan juga di hospital, rather than kita gunakan gula asli di hospital, maka kita gunakan stevia. Dan saya ucapkan terima kasih akhir sekali kepada kementerian, kerana di Sungai Petani nampaknya semua peralatan-peralatan yang diberikan oleh kementerian berada dalam keadaan yang cukup cantik. Terima kasih banyak-banyak.